أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat mubarak pada hari ini, mubarakah yang penuh dengan keberkatan. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amal kita sepanjang minggu ini, dan bagi tuan-tuan yang sudah pun membaca surah Al-Kahfi, kita doakan agar terus dilimpahkan dengan nur cahaya selama 8 hari, dan bagi yang belum lagi, paling kurang pun 10 ayat daripada surah Al-Kahfi itu kita baca untuk kita mengambil pelajaran, melindungi diri kita pada saat akhir kehidupan kita ini, akhir zaman. Dan salah satu daripada apa yang kita baca daripada surah Al-Kahfi itu adalah untuk kita bersama Al-Quran, ya, kita memuji pada Allah kerana Al-Quran, Al-Kitab ini meluruskan, walam yaj'allahu iwaja, tidak ada kebingkukan di dalamnya. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Ustaz, alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Salam Jumaat. Salam Jumaat Mubarak. penuh barakah ya kepada tuan-tuan yang berada di rumah, pada adik-adik ya. Hari ini harapnya mungkin sebahagian tempat dah sembahyang Jumaat Ustaz ya. Ini yang perlu kita raikan, yang belum lagi kita doakan ya segera agar Allah pimpin kita, ya, beri bantuan kepada kita. Masa ini masa perlu banyak berdoa, tapi dalam masa yang sama SOP kena jaga. Ya, kerana kita tahu bahawa di barisan kepimpinan bermesyuarat memilih yang terbaik, yang pastinya kita perlu utamakan usaha kita dan juga tawakal doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa untuk share, kongsikan pada hari ini program My Quran Time pada hari ini, dan insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita di penghulu segala hari ini. Kita sama-sama membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Jom kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz ya. Bersama untuk kita mengingatkan diri kita, kita selalu memohon hidayah setiap masa. Betul, hidayah itulah yang kita akan fahami pada halaman 144 pada hari ini, dan kita perlukan hidayah ini lantaran kita ini tidak mampu untuk melihat masa depan. Kita tidak mampu untuk melihat apa yang telah berlaku, apatah lagi kalau kita bercakap tentang perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak tetapi wujud.
ya. Kita perlukan semua pencerahan itu, dan sudah tentunya dalam kehidupan kita Al-Quran yang datang daripada Allah sebagai tanda kasih sayang daripada Allah. Allah ingin memberikan kepada kita jalan yang lurus, tidak langgar dinding, ataupun kalau kita tersilap pun kita tahu macam mana nak kembali segera, kerana masa hidup kita tak panjang, Ustaz. Betul, Ya. Masa kita tak panjang, dan sebenarnya kalau ikutkan kepada peristiwa kiamat, dia berlaku hari Jumaat. Ya, itu sebabnya mengapa hari Jumaat ni kita kena ambil serius, ya. Hari ini kita beramal, dan mungkinlah yang bagi tuan-tuan yang nak ke masjid apa sebagainya, tak apa, mungkin kita boleh buat persediaan dan nanti ikuti siaran ulangan. Betul, ya, pada jam 5, pada jam 10 malam ataupun 6 pagi. Baik, kita ingin lihat sinopsis bagi halaman 144 daripada ayat yang ke-125. Apakah isi kandungannya? Allah bercerita menerangkan sunnatullah kepada orang yang inginkan keimanan dan orang yang inginkan kesesatan, dan petunjuk yang lurus membawa ke syurga. Jadi apa dia punya peraturannya yang kita perlu faham pada ayat 125 sehingga ayat 127 yang membawa kita kepada Darussalam. Ayat 128, apakah ceritanya? Berkaitan dengan balasan yang diberikan Allah kepada orang yang zalim dan tidak beriman, ya, sama ada jin ataupun manusia. Itu ada pada ayat 128, 129, dan disambung dengan seruan Allah kepada jin dan juga manusia, teguran orang yang zalim, jin dan manusia, kerana tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita akan ikuti pada ayat 130 dan ayat 131. Jadi mari sama-sama tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ya, tuan-tuan yang mungkin bertugas, kalau katakan ada masa mengikutinya, ataupun kalau di rumah, kita buka halaman 144 ayat 125 hingga 128 sebagai permulaan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita dah berada di surah yang ke-6, Ustaz, juz ke-8. Juz yang ke-8, surah yang ke-6. Dah nak masuk ayat 1 lebih dah pun. Ya. Inilah nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita kena hargai betul-betul hadiah dan juga nikmat yang Allah Taala beri ni. Dan di permulaan ayat yang saya nak baca ni pun Allah sebut sekali lagi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat petunjuk dan hidayah, dia akan membuka dadanya menerima Islam. Allahu Akbar, Ustaz. Maka ini satu hadiah istimewa, Ustaz. Betul. Hidayah dan hadiah, Ustaz. Hidayah dan hadiah, Ustaz. Dan marilah kita meraihkannya dan menghargainya betul-betul. Dan terlebih dahulu mari kita sama-sama baca dahulu. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan menunggu-nunggu bersama saban hari. Namun ada juga, Ustaz, barangkali yang Ustaz, saya bukan tak nak baca, Ustaz, tapi masih lagi dalam belajar, Ustaz, merangkak-rangkak. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, tak apa. Sebab Nabi pesan pada kita, bacalah Al-Quran, tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf. Dan orang yang merangkak-rangkak baca Al-Quran, baginya 2 pahala. Allahu Akbar. Satu pahala dia baca Al-Quran, satu lagi pahala dia bersusah-susah dengan Al-Quran. Susahnya Ustaz nak sebut ni, bila dah sebut tak betul pula hurufnya. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teruskan belajar, ya. Teruskan belajar. Jangan rasa tak boleh tu terus berhenti, Ustaz. Subhanallah lah. Jangan. Okay. Bahkan lebih bersemangat lagi, Ustaz. Okey. Jadi mari sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita baca bermula ayat 125 sehingga ayat 128, insya-Allah. Saya nak cuba dengan bacaan murattal bayati, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 125 hingga ayat 128 sebagai satu pencerahan daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini adalah surah Ustaz yang berbeza sedikit daripada surah-surah Madaniyah. Surah Madaniyah ni penuh dengan peraturan. Surah Al-An'am ini sebenarnya sebagai apa, istilah bahasa Inggerisnya rejuvenate. Rejuvenate untuk nak menghidupkan menyegarkan balik iman dalam hati kita dan penting untuk sahabat dan Nabi ketika di hujung dakwah Nabi di Mekah itu, tetapi apabila dah sampai Madinah pun sama juga masih diperlukan iman. Pasal kalau tak kuat iman maka hilanglah perjuangan. Bila hilang perjuangan, undang-undang akan dianggap sebagai beban. Dan bila undang-undang dianggap sebagai beban, memang tidak ingin bertuhan. Jadi ini perkara yang kita lihat kalau semalam kita berbincang tentang cabaran orang-orang yang tidak beriman ataupun tidak percaya pada Nabi. Dia kata bahawa kau bagilah kan, macam mana Allah bagi kat engkau tu, bagi kat aku. Dia tak puas hati Nabi yang dipilih, Nabi Muhammad dipilih sebagai rasul. Jadi sebenarnya pemilihan rasul ini terpulang kepada al-Mustafa, maksudnya apa? Terpulang pada Allah. Macam kita lah Ustaz kalau kita pergi makan tu, kita nak pilih mi goreng ke apa ke, kita pilih lah kan. Tak ada pula orang lain tanya, apa sang kau pilih mi goreng? Kan, tak puas hati pula duit aku. Jadi bila Allah memiliki kepada semua hamba-Nya, Allah nak pilih Nabi Muhammad, silakan kan. Itu milik Allah. Dan yang penting ialah kita melaksanakan tugas, dan itu sebabnya Allah menyatakan barang siapa pada ayat 125, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam, yashrah sadrahu lil Islam, akan dimudahkan. Yashrah ni maksudnya ialah dia dimudahkan, dilapangkan. Sadrahu ini adalah lapisan pertama dalam hati kita. Hati kita ada 4 lapisan. Yang luar itu sadar. Yang awal-awal ini saja dia dah mula untuk lil Islam, maksudnya menyerah diri ikut pada peraturan Allah SWT. Allah cakap A, saya buat A. Allah kata jangan buat B, saya tidak buat B. Jadi ini adalah ciri yang Allah nyatakan kalau seseorang itu Allah ingin beri hidayah, yahdiyahu. Jadi kita nak hidayah, tetapi kalau katakan Allah tak nak, kan tak boleh jalan. Jadi kalau ada yang tanya bahawa kalau macam tu, kalau Allah tak nak, saya nak, buat macam mana? Poinnya ialah Allah memberi kita pilihan.
ya. Ini Allah bagi tahu formula sunnatullahnya. Kalau kita nak hidayah, maka Allah boleh bagi hidayah kat kita. Allah yang melapangkan dada kita. Bukannya kita nak hidayah, kita kena lapangkan diri kita sendiri. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak lapangkan diri kita, nak nak mudah buat segala perkara itu adalah sesuatu yang sukar. Betul. Mudah ceritanya, katakanlah darah kita ni rasa macam tersekat. Kan? Kalau ada orang yang sakit jantung tersekat kan. Kalau dia nak lapangkan pun dia kena pakai doktor. Betul Ustaz. Kena pakai doktor. Bukan dia boleh main toreh-toreh itu bagi lapang sikit, bagi air darah mengalir kan. Betul. Tak boleh. Itu baru bercakap tentang satu perkara dalaman di sini. Kalau bercakap tentang hidayah, ya, yang doktor tak tahu macam mana dekat mana hidayah itu memerlukan daripada pencipta hidayah itu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi petanda kalau kita ini dimudahkan, kita nak dan kita dimudahkan, ialah kita mudah untuk berbuat sesuatu yang menyerah diri pada Allah. Mudah untuk solat, mudah untuk apa lagi, untuk baca Quran. Ya, mudah je. Quran time kita duduk aje, dah bersedia untuk belajar. Itu tandanya Allah sudah memberi ataupun mengkendaki kita ini dilapangkan, diberi hidayah. Tapi kita kena mohon. Kita kena mohon, ya. Kerana apa? Kalau kita tak mohon, Allah dah beri jalannya pun kita tetap juga kata sibuk. Kan, saya tak sempatlah, saya tunggu nanti bila dekat nak hujung nanti baru saya baca Quran. Pasal apa? Pasal sebenarnya kita sendiri Allah tawarkan, tapi kita tidak mahu. Jadi kumpulan kedua Allah kata apa? Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kumpulan yang kedua ialah yang dikendaki kalau dia disesatkan, Allah menyesatkannya, Allah akan jadikan dadanya itu dayyikan harajan. Ada dua perkataan ke situ. Satu sempit, dayyikan ini macam sempit di tempat yang sempit Ustaz ya. Jadi kita rasa macam constricted, terhad. Tapi yang keduanya harajan ini ialah sesuatu yang berat. Kita rasakan sebenarnya katil kita tu taklah sempit sangat kan. Tapi pagi-pagi tu dia rasa berat saja. Yang itu maksudnya ada petanda yudillahu, Allah menyesatkan. Mengapa jadi begitu? Allah tak nak sesatkan manusia, tapi manusia itu yang memilih. Dia memilih. Bila dia pilih, Allah izinkan, bermulalah fasa kesesatan tersebut, ya. Jadi apa yang berlaku pada orang yang sukar ini, ka'annama yas'adu fis sama'. Yas'adu ini macam kita mendaki, bunyinya pun yas'adu. Sebut susah kan. Jadi sempit kan, berat macam kita naik gunung tu, sakit demi sikit, ya. Ustaz dah naik gunung mana Ustaz? Sekitar sini. Sekitar sinilah, ya. Nanti kita gunung-gunung lain tu kita insya-Allah ya, bila habis PKP nanti insya-Allah, ya. Jadi yas'adu fis sama', ya. Sama kalau kita naik kapal terbang pun kan, bila dia nak naik itu kadang-kadang kita kena telan air liur, ya, pasal dia punya tekanan itu makin rendah dan menyebabkan kita makin tertekan. Betul, bila kita naik kapal terbang. Okey. Jadi kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ini adalah apa yang ditimpakan, Allah menimpakan ar-rijs, iaitu satu perkara istilahnya kotoran. Ya, kalau diterjemahkan dalam Quran Amazing ni sebagai siksaan. Sebenarnya bila Allah menyiksa seseorang itu, Allah izinkan kotoran masuk dalam diri dia. Kotoran masuk dalam diri dia. Bila masuk dalam sadarnya, dia punya sadar hatinya itu akan buat suka benda-benda yang rijis. Ya, kalau dalam surah Al-Maidah, rijis itu termasuklah arak, termasuklah judi, ya. Tapi secara umumnya rijis ini adalah kotoran kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberitahu pada ayat 126 itu, apa kesan kalau kita ini sentiasa minta pada Allah jalan hidayah, dan kita akan dipandu ke arah mana? Mari kita tengok ayat 126 Ustaz, kita baca sekali lagi. Okey, baik. Ayat 126 Ustaz 126. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم.
Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Ya. Jadi Allah beritahu yang ayat 125 ini adalah jalan lurus. Ya, kalau kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, maka kita perlu ada keinginan untuk dipandu hidayah. Kita minta selalu. Kita sebabnya solat jangan kita lambat-lambat ataupun kita abaikan, kerana dalam solat itu sudah ada mekanisme, kaedah, kita automatik akan beritahu pada Allah, ya Allah, aku nak hidayah. Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Allah kata ini jalan yang lurus. Ya, qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Ini adalah penjelasan kepada kaum yadhakkarun. Ini maksudnya dia berusaha sedikit pun, ya, iaitu masuk solat kita minta sahaja, itu maksudnya orang yang sedang berusaha mengambil peringatan. Allah akan pandu dan ada ganjaran. Tapi sebelum kita tengok ganjaran pada ayat 127, kita lihat perkataan hari ini, iaitu syaraha, yang maksudnya dilapangkan. 5 kali disebut di dalam Al-Quran, termasuklah dalam surah Alam Nashrah. Allah lah yang melapangkan. Kalau kita rasa sempit, kita minta pada Allah dilapangkan. Kalau kita rasa sempit, kita minta Allah beri hidayah kepada kita. Agar apa? Agar kita dipandu pada jalan lurus. Apa jadi kalau kita ikut jalan lurus? Kita tengok jawapannya selepas kita berehat. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time di penghulu segala hari ini. Barangkali saat ini kaum bapa sudah bergegas ke masjid, dan masjid-masjid ataupun kawasan-kawasan yang kaum lelaki ataupun para jemaah dibenarkan solat, maka ambillah kesempatan ini Ustaz, hadir awal, dapat beriktikaf, bermunajat pada Allah Subhanahu, baca Al-Quran dan sebagainya. Quran Time tak apa, kita ada lagi ulangan kita petang nanti ada, malam nanti ada, dan juga pagi besok, ya. Jadi terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang terus bergabung. Dan seperti biasa, ulang kaji ataupun pengajian tajwid kita pada hari ini, kita nak kongsikan tentang tanwin pula. Kita nak kongsi tentang baris dua atas ataupun tanwin. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitulah hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu tanwin terbahagi kepada 3. Yang pertama, tanwin mansub ataupun tanwin yang mengikuti baris fathah atau baris atas, maka ditulis dengan baris 2 di atas. Contoh syahidan, kan, syahidan, ataupun dalam ayat kita dayyiqan tadi kita baca. Kemudian yang kedua, tanwin kasrah ataupun tanwin majrur, nama dia, iaitulah tanwin yang mengikuti baris kasrah atau baris bawah, maka ditulis dengan baris 2 di bawah. Contohnya khuluqin, khuluqin, ataupun ayat yang kita baca tadi liqaumin, kan. Dan juga yang ketiga, tanwin marfu', iaitulah tanwin yang mengikuti baris dhammah atau baris depan, maka ditulis dengan baris 2 di hadapan. Contohnya mubinun, mubinun, kan, nun tu. Jadi 3 contoh tanwin, iaitu tanwin mansub, tanwin majrur dan juga tanwin marfu'. Jadi insya-Allah kita akan sentuh lagi nanti secara mendalam contoh-contoh dia pula, insya-Allah taala. Jadi itulah dinamakan tanwin, baris 2 atas, baris 2 depan, baris 2 bawah. Dulu Ustaz, tuan-tuan dan puan, saya belajar masa saya kecil-kecil dulu ada lagu dia Ustaz. Ada lagu Tapi dia ada punya slang Terengganu lah. Oh. Baris 2 di atas, ang baris 2 di bawah, eng baris 2 di depan, ong ang eng ong. Jadi kan dia lari bunyi ad tu, sepatutnya tanwin kan, an in un. Tapi tak apalah, dulu masa budak-budak Ustaz. Dulu-dulu Ustaz, ya. Dulu-dulu, subhanallah. Okey, jadi itu pengalaman belajar, dalam masa sama kita mengikuti tanwin, ya. Betul, penting tanwin. Pasal tanwin ini nanti dia
bila kita dah bacanya betul, dia akan bertemu sama ada dia berdengung ke ataupun masuk kepada huruf lain kan. Dia berdengung ke tak berdengung ke, kena masuk kat huruf sebelah ke tak ke, itu penting tanwin. InsyaAllah kita sedikit belajar nantilah. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita teruskan dengan sebentar tadi kita sudah pun belajar daripada baca ya ayat 125 hingga 128 dan kita sudah membincangkan sehingga ayat 126 ya, dan kita belum bincang ayat 127 128 ya, panjang tu Ustaz ya, belum bincang lagi, tapi tak apa, dengan tuan-tuan kita melihat 127 itu apa maksudnya. Lahum darussalam, bagi mereka adalah negeri yang aman sentosa, iaitu maksudnya apa, bukan penerbit Darussalam tu kan ada buku penerbit Darussalam, bukan. Okey, ini adalah nama lain bagi syurga di sisi Tuhan, di sisi Tuhan. Ayat ini yang memang pendek, 4 perkataan ni saja ataupun 5 perkataan, tetapi mengapa ia penting bagi sahabat dan Nabi? Kerana mereka pada waktu di hujung Mekah itu mereka kena balon, kena pukul apa sebagainya, mereka rasa macam tak ada hasil. Tak nampak ada cahaya tak di sebalik perjuangan mereka. Jadi apakah ubat bagi mereka? Darussalam. Masya-Allah. Inda rabbihim. Ya Allah, kalaupun kami tak menang di sini ya Allah, kami akan dapat Darussalam ya Allah. Begitu cara mereka memprosesnya. Dan sama dengan kita juga, kalau dalam hidup kita kadang-kadang Ustaz ya, dia mungkin dalam keadaan COVID-19 ya, apa yang kita buat kadang-kadang mencabar, yang buat bisnes tak naik-naik contohnya, kalau kita ada masalah dalam keluarga, dalam masyarakat, kita rasa macam ada ke harapan nak tengok hasil daripada apa yang kita perjuangkan? Kalau tidak nampak di sini, lahum darussalami 'inda rabbihim ya, itu adalah semangat yang dibekalkan oleh Allah kepada sahabat. Mereka all out dan itulah yang mereka jalani. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, mereka terus beramal kerana mereka nampak bahawa pelindung mereka adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu Allah membawakan pada ayat 128 tentang hakikat apa yang berlaku selepas hidup di dunia ini ya. Kalau tadi lahum darussalam, Allah bawakan tentang kehidupan akhirat. Jadi keimanan pada hari akhirat ini adalah antara topik penting dalam surah Al-An'am ataupun surah Makkiyah. Pasal apa? Pasal bila cakap tentang iman, bila kita cakap tentang hari akhirat, ia menyebabkan kita naik bersemangat balik. Berbanding dengan kita rasa macam tak ada hasil kot ataupun hidup saya. Dan bagi orang yang sudah berjaya, dia akan rasakan bahawa berjaya di sini tidak cukup. Tidak cukup. Pasal apa? Contohlah Ustaz ya, kalau kita nak beli rumah, orang buat pinjaman kadang-kadang sampai 30 tahun sebiji rumah. Betul Ustaz. Kan? Rumah tu pun tak ada lift. Allah. Kan 2 tingkat saja kan, nak kena naik tangga bila dah sakit lutut, lenguh-lenguh tu duduk kat bawah je. Duduk bawah. Tetapi apabila kita dapat kepayahan, dapat sebiji rumah, kita yakin bahawa sebenarnya saya bukan sekadar nak sebiji rumah 2 tingkat yang saya sakit-sakit lepas tu nanti akan tinggalkan. Saya nak dapat rumah yang kekal, khalidina fiha. Itu Darussalam tu. Dan kalau di dunia ini mungkin kadang-kadang kita senang, kadang-kadang susah, tapi di akhirat nanti inda rabbihim, subhanallah, Allah di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak ada masalah dah. Itu adalah negeri yang kita target, kita dapat pergi bila kita sudah berjuang. Tapi kalau orang tak berjuang, dia rasakan macam tak ada kepayahan. Betul. Kan? Jadi Darussalam sinilah dia anggap sebagai tempat yang penuh salam ya. Jadi dia rasa macam tak nak berganjak daripada dunia ini kerana tidak berjuang. Jadi apakah yang berlaku di akhirat? Semua dikumpulkan, yahsyuruhum jami'a, kemudian dipanggil kepada jin, qad istakthartum minal ins, kamu telah banyak buat perangai dengan manusia. Ya, itu perkataan yang digunakan. Wa qala awliya'uhum, geng-geng jin ini daripada kalangan manusia berkata, rabbana istamta'a ba'duna wa bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana. Jadi geng manusia yang bekerja bersekongkol dengan jin yang bekerjasama selama ni, maksudnya sama ada dia ikut cakap syaitan daripada kalangan jin, ataupun memang dia menyembah jin yang main asap-asap kan, ada keris setiap hari Jumaat dia asap itu, ataupun dia bagi kepala lembu ya, kadang pulut apa tu, pulut kuning kan. Pulut kuning kalau makan sendiri okey kan. Okey, alhamdulillah. Ini yang pulut kuning disembahkan itu. Betul. Maka kata manusia ini, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya, kami ini sudah pun mendapat mereka dapat manfaat daripada kami dapat manfaat daripada mereka.
qala an-nar. Okey, kata Allah apa? An-nar mathwaakum. Ya. Nerakalah sebagai tempat tinggal kamu generasi demi generasi. Ya, pasal kamu duduk di dunia dulu, generasi demi generasi kamu ajak kepada wali kamu jin. Ya. Dan jin pun wali dia adalah manusia, dia saling berkawan untuk mensyirikkan Allah. Okey, sila kamu duduk dekat tempat yang an-nar khalidina fiha. Ini yang takut Ustaz. Allah. Kalau kita cakap tentang syurga kekal selama-lamanya, ini kerana mensyirikkan kepada Allah SWT. Tuan-tuan ya, kalau ada kawan kita pakai tangkal, ya, pakai bomoh lagi. Betul, ya. Kadang-kadang mungkin istilah bomoh ni pun kita kena tengoklah. Ada yang kata bomoh ni pakai ayat Quran semua. Okey, tak ada masalah. Betul. Tapi jangan pakai ayat Quran yang terbalik. Saya ada jumpa bomoh yang dia tulis daripada kiri ke kanan. Sepatutnya kanan ke kiri. Lepas tu dia terbalik dia ni, kemudian dia celup dalam air. Allah. Kemudian nanti minum, nanti kebal. Kan, benda-benda begitu. Kerana apa? Kerana keimanan tauhid itu rendah. Kita rasakan bahawa kita nak kena minum air yang dijampi dengan silap baru rasa kebal. Padahal sebenarnya tak payah minum air pun, ya, kita doa pada Allah, Allah dah jaga dah alam ini. Malah Allah yang menjadikan jin tersebut. Maka illa masya Allah, inna rabbaka hakimun alim. Biasanya dalam Quran inna rabbaka innallaha alimun hakim. Tapi di sini hakimun alim. Mengapa? Kerana ini dah jadi dah. Subhanallah. Di akhirat itu Allah yang hakim menetapkan hukuman, that's it. Nah, jadi hakimun alim, ditekankan hakim, dan dalam masa yang sama Allah tahu segala-gala apa yang kamu buat, what you did last world. Ya, jadi kita nak sambung balik ayat 129 hingga ayat 131. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita sambung tuan-tuan dan puan-puan, ayat 129 hingga 131. Saya nak baca dengan Taranum Murattal Hijaz insya-Allah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 129 hingga ayat 131 Ustaz ya. Terima kasih ya. Kali ini Allah menyambung balik ya apa yang kita telah belajar tadi. Wa kadzalika nuwalli, pada demikian itu apa yang berlaku pada ayat 128 tadi tentang jin manusia ya yang selaling bekerjasama, dia rasakan bahawa mereka okey tapi tak okey. Ya, sebenarnya Allah meletakkan an-nar kepada orang-orang yang berani untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ini mungkin bagi setengah orang Ustaz ya, syirikkan Allah itu dengan dia minta jin untuk sebelum nak pecah tanah. Kan, ataupun sebelum nak rasmikan rumah ke apa ke, dia kata halau hantu. Halau hantu. Dia pakai hantu juga. Kan, okey. Jadi perkara itu kita tak nak ya, dan kena kuat semangat tuan-tuan, pasal kadang-kadang mungkin kita tak nak tapi ada ayah mak nenek ke ya, dia kata buatlah, kita berusaha ikhtiar. Dia cakap begitu pula kan. Ikhtiar bahasa Arab keluar
kan. Lepas tu kita doa pada Allah SWT. Jadi kita kena ingat bahawa ikhtiar itu apa kan. Kalau pasang CCTV okey, tak ada masalah kan. Tapi kalau sampai kita kena letak tabur kemenyan ke kan, letak besi ke, semua perkara itu, ataupun bagi setengah orang nak cantik Ustaz, sekarang masih ada lagi yang pakai susuk. Allahuakbar. Yang pasal nak nampak cantik dan senang sikitlah dekat Facebook, nanti follower ramai. Laku. Okey. Dan tak payah tuan-tuan, tak payah. Pasal rugi sangat apa yang Allah cakap, wa kadzalika walli ba'dadh zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Bukan ya'malun, yaksibun yang dinyatakan di sini maksudnya mereka ni bukan beramal. Mereka ni main buat sahaja. Yaksibun kasabah itu maksudnya lakukan tanpa niat, tanpa persediaan yang betul. Dan kita minta Allah jauhkan kita, anak kita, keluarga kita daripada terlibat perkara begini. Baik. Ayat 130, ya ma'syarul jin wal ins, ya, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum. Tidak pernah ke datang rusul daripada kalangan kamu, ya. Jadi rusul ini maksudnya rasul-rasul. Ada orang kata ada rasul ke di kalangan jin. Ya, ada banyak pendapat, tapi maksud minkum ini sama ada di kalangan jin ataupun minkum itu daripada kalangan jin manusia ini, keluar rasul daripada kalangan manusia yang mengingatkan pada jin. Macam Nabi baca Quran, jin dengar, ya. Tak apalah, kita tak kisahlah rasul daripada mana, yang penting kita ikut perkataan rasul. Itu penting. Kadang-kadang ada orang cakap, siapa nama rasul yang dalam jin tu, namanya apa, tolong beritahu saya kalau awak pandai tadabbur Quran. Saya pernah jumpa, bukan soalan ni Ustaz, ya, tapi dia tanya soalan pelik-pelik. Dia kata yang langit sana tu kan, bumi ni atas air ke atas apa? Allah. Nak jawab begitu tu. Tak kisahlah atas air ke atas apa, yang penting saya dapat minum air dekat akhirat, ya, masuk syurga ada sungai, okey kan. Tak kisahlah apa, pasal ada ilmu yang sebenarnya kita tidak perlukan. Tak menambah iman. Nak tahu boleh, tapi kalau tak tahu pun tak apa. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan, wahai jin dan manusia, ada tak datang rasul, ya, di kalangan kamu yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat Allah SWT. Jadi peranan kita ialah kita nanti di akhirat Allah akan tanya. Jadi adakah kita datang rasul, nabi menyampaikan, dan akhirnya ulama-ulama mencatat, kita dapat sama-sama mendengar ayat Allah ini kita akan akui. Nanti ada jawapannya. Wa yunzirunakum, dan memberi peringatan liqa yaumikum hadza, iaitu berkaitan dengan memberi peringatan tentang kehadiran hari ini. Hari apa? Hari pembalasan. Jadi beriman kepada ayat Allah, kepada Allah dan hari pembalasan ini, dia saling berkait. Pasal apa? Pasal ia ada kaitan dengan kita lebih bertanggungjawab. Buat apa-apa kita bertanggungjawab, bukannya kita main redah sahaja di dalam hidup. Itu iman. Itu iman. Qalu syahidna ala anfusina. Ya, kami bersaksi, kami memang mengakui bahawa kami didatangi oleh mesej rasul ini. Tetapi apa yang berlaku ialah kerana dunia menipu. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya, apa yang berlaku ialah pasal rasanya saya nak ikut kepada hawa nafsu, saya nakkan dunia, saya ni tak kisah Allah cakap apa, ya. Saya lebih ikut kepada kata-kata syaitan qarin sebagai kawan rapat, bukannya Quran. Kesannya ialah akhirnya ada orang yang kufur kepada Allah, tidak mahu ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan ada, kebenaran ada, tetapi dia tutup dengan tanah. Itu namanya kafara. Dan di hujung ayat 131 itu, kita nak baca sekali lagi Ustaz, ya. Sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya Allah selalu perhatikan kita. Bukan selalu, memang sering. Betul Ustaz. Allah tidak pernah lalai. Ayatnya apa? 131. Kita ulang balik. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah SWT satu-satu masa lupa kat kita. Allah SWT. Bagaimana kehidupan kita saat. Sebabnya bila kita tidak mahu Allah lupakan kita, tapi dalam masa sama jangan pula kita lupa bahawa Allah tak tengok kot. Subhanallah, astagfirullah, kan, kita doa, kita baca. Baik. Ayat 131 saya. Tuan-tuan dan puan-puan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم.
Demikianlah apa yang dijelaskan sebentar tadi tentang kehadiran Rasul dan juga mesej-mesej yang datang. Al-Quran yang hadir sampai sekarang ini adalah risalah. Sebenarnya Rasul datang membawa risalah dan risalah itu masih kekal sampai sekarang. Allah jaga sampai sekarang kita boleh baca Quran kerana Tuhanmu tidak akan membinasakan sesuatu negeri secara zalim. Sedangkan penduduknya dalam keadaan yang lalai, belum tahu lagi apakah mesej yang perlu untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak akan zalimi. Maksudnya tidak akan dihantar mesej risalah itu. Itu sebabnya program My Quran Time ini tuan-tuan sebenarnya adalah satu usaha di mana kita ialah cuba bayangkan COVID-19 ini tiba-tiba saja Quran Time. Betul. Kan kalau kita fikir-fikir balik ni setiap hari ustaz. Setiap hari kan tak pernah berlaku sebelum ini. Allah. Tetapi sebenarnya Allah ni memang tak zalim ya. Kalau ada yang kata saya tak tahu apa maksud daripada apa yang saya baca, saya ni bukan Islam, saya tak tahu apa kandungan Quran, saya tanya orang Islam pun tak faham. Sekarang ini tuan-tuan sebagai individu yang beragama Islam, kita dibekalkan dengan kefahaman sedikit ini. Harapnya kita juga akan menunaikan tanggungjawab kita menyampaikan pada ramai orang. Duta kecil. Masya-Allah. Ya, jadi itu yang kita nak jangan Allah kata apa, sedangkan penduduk dalam keadaan yang lalai, ya, lalai itu kerana tidak tahu apa yang ada di dalam risalah, maka dihantarlah risalah itu. Jadi macam-macam cara ya. Betul. Dengan YouTube-nya, dekat TV ada, dekat Allah. Facebook ada, ya, kemudian apa lagi kita boleh share dekat Twitter. Betul, tuan-tuan boleh komen, dapatkan maklumat, beritahu pada kawan. Betul. Kita doakan agar Allah izinkan kita mengambil tindakan berdasarkan kefahaman kita ini, membawa kita kepada resolusi. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu yang pertama, selalu bersemangat dalam kerja Islam agar Allah lapangkan dan beri hidayah. Kerja Islam ni maksudnya segala amalan-amalan kebaikan Islam ini kita buat, Allah akan lapangkan lagi dan beri hidayah pada kita. Yang pertama. Yang kedua, apakah yang boleh kita laksanakan? Elakkan mengikut jin, jangan panggil jin, jangan minta perlindungan daripada jin, tetapi mintalah pertolongan daripada pencipta jin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, jaga kawan sekeliling agar tidak menjadi orang yang zalim, yang mengabaikan kepada apakah risalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dikehendaki oleh-Mu, ya Allah, mendapat petunjuk dan hidayah daripada-Mu, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang dibuka pintu hati kami, dada-dada kami untuk menerima agama-Mu ini, ya Allah. Seterusnya dikurniakan kekuatan untuk membuat amal-amal salih, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada amalan-amalan yang menyebabkan kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang menghampiri perkara-perkara yang mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan orang-orang di sekeliling kami orang-orang yang membawa kami dekat kepadamu, ya Allah. Bukan orang-orang yang menjauhkan kami daripadamu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Kasihkan kami, kurniakan Al-Quran buat kami, agar kami senantiasa bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaznya, menjadi orang yang sentiasa dimudahkan yashrah sadrahu lil Islam sehingga kita diizinkan ke Darussalam. Inilah gerakan dalam tabung gerakan Al-Quran kita, satu usaha di mana tuan-tuan boleh menyumbang dan kita ingin menghasilkan membina lebih banyak program dan wacana perbincangan Al-Quran, memberi kesedaran kerana kita yakin bahawa dengan usaha ini sebanyak mungkin kita sebenarnya sedang melapangkan, kita mohon Allah lapangkan dada kita, hati kita untuk menyerah diri pada Allah sehingga Allah memberi kita Darussalam. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang kita ingin sama-sama menuju ke Darussalam akhirat nanti bersama. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.